أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, surau Al-Qudus, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kemuliaan itu yang Allah berikan untuk kebaikannya di akhirat kelak, dan seterusnya kita akan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekurang-kurangnya kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan insya-Allah segala amal kebaikan yang kita lakukan, fardu ataupun sunat, maka semuanya itu insya-Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur itu qalilan ma tashkurun, sikit sangat. Mudah-mudahan kita berada di dalam golongan tersebut insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kuliah bulanan Al-Azkar, kitab zikir-zikir yang dihimpunkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Sharaf, yang dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama kurun yang ke-6 Hijrah. Mudah-mudahan zikir yang dimuatkan bermanfaat, dan Allah apa yang disampaikan dalam beliau adalah merupakan juhud ataupun usaha beliau untuk memperkenalkan zikir-zikir yang mana disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana zikir yang utama, doa yang terutama adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding doa-doa yang kita susun. Sambungan tajuk persoalan yang kedua, iaitu keutamaan zikir yang tak terikat dengan waktu. Kita dah lepas dah fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan anjuran zikir yang itu. Malam ni kita masuk ke zikir yang tidak terikat dengan waktu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, 6 Muharram, 6 baru Hijrah. Mudah-mudahan insya-Allah tahun ini lebih baik dari tahun sebelum. Mudah-mudahan Allah dalam ini, sebab kebaikan yang lalu depan kita, yang kita nampak, yang kita boleh buat, kita usaha. Tak banyak, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Paling kurang buatlah apa yang kita boleh buat. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi hamba-Nya yang terbaik, yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu saudara yang teragami oleh baginda alaihi wasallam, yang seperti mana yang telah dinyatakan oleh Nabi. Dan sahabat berkata, kami saudaramu. Nabi berkata, kamu bukan saudara, kamu sahabatku, saudaraku, iaitu muslim-muslim yang beriman denganku tapi tak pernah melihat aku. Siapa? InsyaAllah, mudah-mudahan kita lah. Okey, qala
rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin, berkata penyusun kitab ini yang sudah diterjemahkan, keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Maknanya di sana ada zikir yang terikat dengan waktu, ada zikir yang tak terikat dengan waktu. Zikir terikat dengan waktu senanglah, lepas maghrib sudahlah kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Lepas maghrib, lepas subuh, jangan tinggal. Itu di antara dia. Okey, kita tengok. Allah berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Mengingati Allah adalah lebih besar. Waladzikrullahi akbar. Nescaya mengingati Allah adalah lebih agung, lebih besar, lebih banyak pengertiannya. Orang yang tak ingat Allah, orang yang ingat Allah tak sama. Ingat bila kita sebut zikir, kita kena faham seperti mana yang saya tahu. Zikir menerusi mulut, perbuatan. Zikir menerusi perkataan, iaitu mulut. Zikir menerusi perbuatan, iaitu pergerakan-pergerakan yang baik yang kita buat tu, ketaatan. Kemudian zikir menerusi hati, kita sentiasa ingat kepada Allah. 3 bentuk zikir ni. Yang mana satu pun tak apa, tapi biasanya di mana? Di mulut lah. Dalam sembahyang 3 zikir ni terkumpul di dalam ibadah solah. Bermula dengan niat, perbuatan, qaulan wa fi'lan kan, sampai habis itu terkumpul dalam ibadah solat. Zikir yang lengkap. Oleh itu solat adalah yang terutama. Okey. Jadi orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tak berzikir kepada Allah tak sama. Kenapa tuan-tuan tak sama? Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, mereka adalah golongan yang tak rugi. Dalam sepotong hadis yang bermaksud, kalaulah kita duduk bersendirian ke, duduk relax bersendirian, ataupun kita duduk 2-3 orang, ataupun ramai lagi lah dalam satu majlis yang besar, tetapi sekiranya di sana tidak ada menyebut nama Allah, tidak ada menyebut untuk mengingati Allah, maka majlis tersebut adalah majlis yang rugi. Orang yang berada di sana penuh dengan kerugian. Dia tidak akan mendapat keberkatan. Jadi orang yang berzikir seorang diri, ramai-ramai, Masya Allah, adalah orang yang beruntung. Kita duduk di rumah seorang-seorang, santai, relax, termenung. Biarlah termenung kita ingat kepada Allah. Jangan termenung kita termenung sia-sia, kan? Termenung sia-sia. Kalau orang utara kata, ikan termenung tu jadi kari gulai. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, duduk seorang ke ramai ke, bagilah ada sekurang-kurangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi ingatkan kita dalam potongan hadis yang lain, setiap majlis yang kita ada, sama ada kecil macam kita sebut tadi tu, kemudian hendaklah selepas majlis tu, hendaklah dia sebutlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu dipanggil tasbih apa? Kafarah. Bukan kifarah, tasbih kafarah. Nabi menyebutkan kalau kita duduk seorang ke 2 orang, kan yang penting duduk dalam satu majlis yang kecil ataupun banyak, sembang-sembang, habis lepas tu nak beredar, bacalah doa tu. Kan kita selalu kan kadang-kadang keluar-keluar tu menyembang dulu kan.
Ada 2-3 orang sembang. Habis sembang tu buat apa? Balik. Kan? Belah macam tu je. Tak. Sekali ni buat perubahan. Habis sembang. Okey, saya nak bersurai dulu. Maka bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nampak pelik lah. Orang tak pernah buat. Tak apa kita buat. Memang disarankan oleh Nabi SAW. Baca, pakat-pakat baca, kemudian beredar. Kenapa? Kerana di sana kemungkinan ada kekurangan, ketaksiran, kekhilafan, ada dosa. Maka dengan tasbih kafarah itu Allah Ta'ala akan rahmati dan ampunkan dosa. Jadi berkumpul, beredar, penuh dengan pahala, barakah. Lepas ni buat, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi siapa nak buat dulu, wallahu ta'ala alam. Tolong ingat-ingat kan. Kadang-kadang kita dah tak biasa. Bila tak biasa kan, lupa. Ingat, baca. Okey. Teruskan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, ni ayat yang kedua, berkaitan dengan keutamaan zikir ni. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini kelebihan zikir secara umum. Ayat Quran ni apa? Surah Baqarah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kamu, azkurkum, aku akan ingat kamu, washkuruli wala takfurun, syukurlah kepada aku dan jangan kamu ingkar, jangan kamu kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kelebihan kita berzikir, kita ingat Allah dengan mulut, dengan perbuatan. Kita baik ni, kita duduk-duduk macam ni dalam majlis ilmu ni, kira di amalan zikir lah. Cuma kita duduk diam, kadang-kadang mengantuk, kadang-kadang tak, apa ikut sukalah. Tetapi itulah zikir dalam majlis ilmu. Bila kita berada dalam majlis, bila kita ingat Allah, maka Allah akan ingat. Kita ingat Allah selangkah, Allah akan ingat kita apa? Banyak langkah lah. Lagi dekat Allah akan ingatkan kita. Jadi jangan, tuan-tuan, pastikan dalam kehidupan kita ini 2 jam dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah. Buat bila macam mana pun, yang penting ingat kepada Allah. Waktu kita jogging, kita ingat Allah. Kita pakai pakaian yang menutup aurat, baik lelaki, baik perempuan. Cycling, apalah semua apa, pastikan menutup aurat. Maka itulah zikir kita. Allahu Akbar. Dan duduk di mana pun saja, kita nak makan, Allahu Akbar. Kita lapar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bacalah doa berkat untuk makanan. Makan, itulah zikir. Ni tidur pun sama. Bismikallahumma ahya wa amut. Mengantuk sangat, dang, jaga besok. Nasib baik jaga. Kalau tak jaga, jam. Kan? Paling kurang ingatlah Allah masa nak tidur tu. Bismikallahumma ahya wa amut. Naik apa sajalah, melangkah keluar, masuk rumah, ingatlah kepada Allah. Tak rugi, Allah akan ingat. Maksudnya Allah bagi ganjaran pahala, Allah turun berkat, rahmat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kehidupan ni kalau ada kerukunan, ada keberkatan, insya-Allah macam mana pun akan terjamin bahagia. 3. Allah berfirman, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dan ni surah Saffat. Kisah ayat yang menceritakan tentang Nabi Yunus. Ayat dia bunyi macam ni, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah
Nabi Yunus tidak bertasbih, maknanya berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Tasbihlah, inni kuntu minadh-dhalimin. Kalaulah Nabi Yunus tak baca tu dalam perut ikan, nescaya Allah Ta'ala sebut ni, nescaya Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan tu sampai kiamat. Maknanya kalau dia mati dalam tu lah, ikan tu tak akan keluar. Tapi kenapa ikan itu meluh keluar dia, mengeluarkan daripada perut? Cuba sebab zikir. Apa zikir dia? Memuji Allah. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, inni aku ni zalim. Zalim macam mana? Zalim terhadap diri sendiri, kerana aku kecewa, kerana aku gusar dengan umat aku, sehingga aku, kita kata bukan kecewa ni, tapi kita kata macam putus harapan. Maka dia meninggal macam tu. Allah kau macam tu, maka Allah takdirkan dia, beri sikit tertib, nah ambil. Itu bukan untuk dia saja, untuk kita lah, umat Nabi Muhammad. Itu sebabnya diceritakan Al-Quran untuk panduan orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ingat umat Nabi Muhammad, kamu ini semuanya pendakwah, kamu ini semuanya kena bawa Nabi sampai dekat orang. Setakat mana yang kamu mampu. Kamu mampu satu perkataan, silakan. 10 silakan. 1000 silakan. Ajar orang. Jangan putus asa. Orang nak dengar, orang tak nak dengar, itu kita bukan punya kerja. Itu Allah lah yang akan menggerakkan. Yang pasti kita sampaikan, yang pasti kita ajak, yang pasti kita kena bantu orang-orang yang macam tu. Betul tak? Jadi maka Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, ini wahai Nabi Yunus, kamu diberi tindakan tata tertib. Kerana apa? Kerana perasaan kamu tadi tu. Maka zikir Nabi Yunus ni diguna pakai oleh orang, kan? Bisa kita dengar, orang nak beranak pula, orang mengandung, kan? Saya nak baca zikir apa? Nak mudah nanti bersalin. Orang perempuan tahu, la ilaha illa anta subhanaka inni zalimin. Zikir Nabi Yunus, baca banyak-banyak, insya-Allah lahir mudah seperti ikan meluah keluar Nabi Yunus. Macam itulah. Lebih kurang. Lepas tu ada pula orang bagi fatwa lagi, ada kesulitan, ada kesempitan, macam yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus, kesempitan, kesulitan yang dialami oleh dia macam mana? Ditelan oleh ikan. Agak-agak lah orang telan ikan besar, telan hidup tak? Saya pun tak tahu, kita pun tak biasa lah. Kita pun tak biasa. Ikan paus tu ngak sekali, Allah, rasa sedap duduk dalam tu. Tak tahu hidup ke tak, rasa tak hidup, kan? Sebab tak ada oksigen apa semua. Tapi Nabi Yunus, Allah Ta'ala bagi dia hidup. Macam mana dia hidup dalam perut tu, kita pun tak tahu. Lalu Allah Ta'ala bagi ilham dekat dia, baca zikir ni. Bukan sehari dua Nabi Yunus duduk dalam tu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, orang yang zikir kepada Allah, apa sahaja, di saat getir, di saat tak getir pun, satu benda yang Allah Ta'ala suruh, siapa ingat aku ingat dia. Masa getir, lagi-lagilah kita kena berzikir, ingat kepada Allah. Ada masalah kewangan, ada masalah kehidupan, ada masalah kekeluargaan, maka zikirlah banyak-banyak. Apa gunalah istighfar ke, astaghfirullahalazim, subhanallah, subhanallah, subhanallah ke, selawat ke, apa ke, sedekah ke, apa ke, buatlah. InsyaAllah Allah akan buka, Allah akan memberi kelapangan, seperti mana Nabi Yunus alaihi salam. Okey, ayat
Seterusnya, tuan-tuan dan puan berfirman, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada hentinya. Surah Al-Anbiya, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka berzikir malam siang tak berhenti. Allahu Akbar. Malaikat berzikir tidak berhenti-henti. Jadi oleh kerana itu, bertasbihlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, lebih-lebih lagi dengan menggunakan mulut. Pastikan tuan-tuan, lepas ni kita duduklah dekat mana pun, pastikan mulut kita ni kalau boleh, kalau kita tak sembang, kalau kita tak cakap, maka zikirlah. Masa cakap takkanlah kita duduk subhanallah, subhanallah. Nak pergi mana? Subhanallah, subhanallah. Tak payahlah macam tu, nampak pelik sangat. Tak payahlah. Cari masa, kita sembang dengan orang, sembang. Benda elok, tu pun zikir, betul tak? Bila kita berhenti, bila kita berhenti kita tak cakap, masa tu kita tambah dengan zikir-zikir yang kita nak buat. Baca kita sembang boleh. Pelan-pelan dah lah, tak payah kuat-kuat. Tapi kalau kita tak sembang dengan siapa-siapa, kita duduk di rumah, kita duduk relax-relax, peganglah tasbih. Kalau tak mau pegang tasbih pun, zikirlah apa-apa. Ambil Quran ke, baca Quran ke, selawat ke, apa saja. Yang penting jangan duduk saja, tutup mulut macam kan. Jadi bagi ada benda yang bermanfaat, iaitu mengingati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullahi Allah, kenapa orang yang zikir ini ada keutamaan yang istimewa? Disebut oleh Nabi juga, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun, mendahului kamu. Sahabat pun bertanyalah, al-mufarridun tu siapa? Al-mufarridun tu macam satu istilah lah. Sahabat bukan tak tahu makna dia, tapi dia adalah satu istilah perlu kepada huraian. Sahabat kata, Nabi al-mufarridun, mendahului. Sahabat pun ingat al-mufarridun ni siapa? Siapakah mereka? Lalu Nabi kata, orang lelaki yang ingat kepada Allah, orang perempuan yang ingat kepada Allah, itulah mereka al-mufarridun. Sentiasa di sisi Allah, berada di hadapan, sentiasa mendahului orang dalam rahmat Allah, sentiasa mendahului orang dalam keberkatan hidup. Siapa? Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat bagi elok, selesai. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan rahmatullahi Allah, kita sambung sikit lagi. Telah kami riwayatkan dalam As-Sahihain. Sahihain ni Sahih Bukhari Muslim lah. Kedua-dua imam ahli hadis, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, tu semua dua orang tu, Imam Bukhari, Imam Muslim An-Naisaburi Iran, Imam Bukhari Bukhara sana, Bukhari dulu orang panggil Rusia kan, Rusia tu. Malah ni dia pecah-pecah nama tempat dia Uzbekistan tu, Imam Bukhari. Allahu Akbar. Orang bukan orang Arab, tapi hebat usaha mereka menghimpun hadis untuk umat. Okey. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi dan Abu, ni nama dia. Ni Imam Nawawi mula-mula dia bubuh nama ni dulu supaya kita kenal siapa dia, Imam Bukhari. Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Khushairi An-Naisaburi rahimahullah, tu Imam Muslim, dia punya jalur keturunan dengan sanad yang bersambung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sanad dia rantaian daripada pengambilan hadis tu sampai dekat Abu Hurairah, Abu Hurairah sampai dekat Nabi. Tak ada cacat dekat mana, tak ada apa luruh ataupun tak ada gugur dekat mana-mana. Ada setengah orang ambil hadis, dia ambil hadis, tiba-tiba dekat sahabat tak ada, terus daripada tabi'in terus Nabi. Mana mungkin tabi'in jumpa dengan Nabi, tak mungkin kan? Jadi ada yang berlaku macam tu. Maka hadis tu dia ada sedikit permasalahan. Maka Nabi, hadis tu nama dia hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyu saqat.
ada keguguran nama sahabat di situ, seolah-olah tabi'in ambil daripada Rasulullah direct. Tak mungkin, mesti ada seseorang. Tapi siapa seseorang itu tak dapat dijelaskan. Maka hadis yang diambil ada sedikit permasalahan. Okey, kategori ya. Saya nak sebut sikit-sikit saja. Okey. Teruskan. Adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ni Abdurrahman bin Sakhar. Ni kitab ni dia bawa mai dulu macam ni, nama-nama macam ni tuan-tuan, supaya diperkenalkan. Nanti tak ada lah, tak ada sebut panjang-panjang, sikit pendek-pendek ya. Ni permulaan ni memang ditunjuk sikit bagi lebih. Abu Hurairah sampai Abdurrahman bin Sakhar. Itulah nama Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah tu bapak kucing. Dia suka menyantuni kucing, bubuh dalam lengan, ambil okey, baguslah menyantuni kucing, berakhlak mulia. Jadi nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama Islam dia. Nama sebelum Islam dia Abdul Syams. Abu Hurairah tu sebelum Islam dia nama dia Abdul Syams, hamba kepada hari. Mana boleh kita hamba kepada Allah, maka Nabi tukar nama dia Abdurrahman, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Maka Abdul Syams tadi tak ada. Abdul Syams bin Sakhar buang, maka jadilah Abdurrahman bin Sakhar. Nama siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, malam ni tahulah juga siapa nama sebenar Sayyidina Abu Hurairah. Okey. Jadi kalau nak bubuh nama anak, kita bubuh nama Abu Hurairah lah. Bapak kucing pula. Alah. Jadi tu cari nama dia. Cari nama dia. Nama dia nama siapa? Abdurrahman. Abdurrahman Sakhar. Tak ada lagi nama Melayu macam tu. Pelik juga. Nak sebut susah. Bagi cari yang senang sebut sudahlah. Okey. Menurut pandangan yang paling benar dari sekadar 30 pendapat, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayat hadis. Siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah. Kalau menurut pandangan ulama yang banyak, menyatakan Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana antara satu faktor dia, Sayyidina Abu Hurairah ni dikenali di zaman Nabi sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni kita kata mereka ni duduk di pinggir-pinggir Masjid Nabawi. Ni kan? Duduk tepi masjid je lah. Situlah dia tidur, situlah dia relax, situlah rumah dia dekat situ, dia tak ada rumah. Senang kata tak ada rumah. Makan ala kadar. Ada alhamdulillah. Tak ada masya-Allah. Macam tu lah. Dan mereka ini makan apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara dia ramai, bukan seorang, ramai. Antara dia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi peristiwa susu apa semua tu, minum susu, jamu susu tu, nanti ya kita cerita berkaitan dengan Sayyidina Abu Hurairah yang kelaparan. Adalah cerita dia panjang, tak perlu cerita lagi, jadi panjang sikit. Nak bagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak meriwayat hadis kerana dia Ahlus Suffah, lebih masa dia tak kerja-kerja cari rezeki, tak ada. Kalau ada jihad, dia pergi. Kalau harta rampasan, dia dapat. Hak itulah untuk hidup dia. Kalau tak ada. Pernah dengar ada peristiwa Sayyidina Abu Hurairah pernah diletak kaki. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah dia jadi macam, kalau kita kata macam sawan lah. Oh, letak kaki, ngap macam tu, sengap. Rupa-rupanya bukan sawan, lapar. Aku lapar bukan sawan. Duk pergi letak kaki buat apa? Rupanya dia terlalu lapar sampai jadi
tak makan. Sampai tahap macam itulah. Dia meminta, no. Tak ada. Lapar sangat. Pergi kat sahabat tu. Sebuku roti pun jadi. Tak ada. Istilah minta, Abu Hurairah tak pernah meminta. Tetapi mengharap simpati ada. Pernah Sayyidina Abu Hurairah mengharap simpati daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina tanya soalan. Urusan tanya soalan, mudah-mudahan bila tanya soalan tu nak jawab panjang. Bila nak jawab panjang, takkan lah duduk kat sini kot. Jom pergi rumah aku. Kita duduk sembang-sembang. Boleh tak kena kopi ke apa ke? Macam tu lah. Biskut kering ke, roti kering ke. Okey. Harapan dia macam tu. Pipi tanya kat Abu Bakar. Abu Bakar pun terang. Habis. Alamak. Waktu tu dia lapar. Sayyidina Umar pula lalu. Macam itulah juga dengan harapan. Bukan dia minta, dengan harapan. Kut-kut semawa pergi di rumah. Tak juga melepas. Dia pun tunggu duduk. Tiba-tiba Rasulullah lalu. Rasulullah tengok muka dia. Rasulullah tahu dah. Kata dia lapar. Rasulullah panggil dia. Mari. Jom. Dalam rumah aku ada semangkuk susu. Sekarang kau pergi panggil kawan-kawan kau ahlu sufah tu, mai minum susu. Dia pun seronok lah. Dia pun pergi panggil. Lepas dia panggil, mai ramai-ramai di rumah Rasulullah, tepi masjid tu je lah. Lepas tu Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, ambil mangkuk susu ni, jamu dia orang dulu. Alamak, aku dah lapar. Patutnya dulu satu teguk, dua teguk, tiga teguk, okey lah, baru bagi kat orang ni tak. Rasulullah tahu tu, tapi Rasulullah nak ajar dia. Nah, utamakan orang lain dulu. Nah, bagi makan, bagi minum. Seorang, dua orang, tiga orang. Bukan 3-4 orang. Dalam riwayat mengatakan belas-belas ataupun puluhan tu. Habis tu Rasulullah kata, aku dengan engkau sahaja. 2 orang tak makan. Tapi susu masih lagi banyak. Itu mukjizat Nabi. Susu masih banyak. Jadi siapa dapat makan banyak? Semua sahabat yang minum-minum tadi semua dah kenyang. Kenyang semua. Ada berbaki lagi banyak. Aku dan engkau sahaja yang belum minum. Maka Rasulullah kata, sila minum. Abu Hurairah minum. Tak lama lah. Lalu Rasulullah pun ambil yang berbaki, minum habis susu tersebut. Itu satu cerita berkaitan dengan susu. Banyak lagi berkaitan dengan susu. Oleh kerana itu susu, ia adalah tu'min wa suqin, makanan dan minuman. Kalau ikut istilah Nabi, susu itu adalah makanan dan ia juga minuman, mengenyang dan menghilangkan dahaga. Okey, tak apa. Jadi siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayat hadis ni, yang mana beliau paling banyak meriwayat hadis dari Nabi. Ramai ulama mengatakan begitu. Apa dia hadis tu? Nabi SAW bersabda. Hak ni selalu kita dengar ni. Kalimatani khafifatani alal lisan. 2 kalimah ringan diucap di mulut. Saqilatani fil mizan. 2 kalimah tadi berat dalam timbangan di akhirat nanti. Habibatani. 2 kalimat ini adalah yang paling disukai oleh Allah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hak tu semua kita baca kan. Tapi hari ni baca lah. Bacakan alhamdulillah. Kalau tak baca, baca sekarang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berat timbangan kita. Hanya sebut 2 perkataan tadi, ringan mulut, berat di timbangan. Allah suka. Jadi apa salahnya tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tak sakit tekak Kut baca 10, Allah, dahaga tak ada.
Senang saja, sambil-sambil relax. Sambil ni nanti tuan-tuan perempuan nak balik rumah, ada yang berjalan kaki, ada naik motor tu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Macam saya ni nak balik Seri Kembangan tu, rasa subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 200 boleh tu. Kalau tak miss lah, baca boleh 200 tu. Kalau 200 macam mana? Satu dah berat dah. Kalau 200, Masya Allah, Allah berlambak orang kata nanti di sana. Beruntung, berbahagia. Dalam masa yang sama, Allah pun suka dekat kita. Bila Allah suka dekat kita, Allah kata apa? Ni dalam hadis ni, wahai malaikat Jibril, aku redha dekat dia. Kerana apa? Kerana perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Macam-macam lah. Mungkin dia baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, mungkin dia ada akhlak mulia, mungkin dia cakap betul, mungkin dia tolong orang, mungkin macam-macam amal kebaikan dia boleh buat. Aku suka dekat dia, aku redha dia. Maka Allah Ta'ala perintah, wahai Jibril, engkau pun kena suka dan redha dekat dia. Kemudian Allah perintah malaikat Jibril bagi tahu dekat para malaikat dan seluruh ahli langit tu, bagi tahu semua kamu kena redha, suka dekat. Bukan setakat tu saja, diperintah supaya ahli bumi pun suka dekat dia. Maknanya Allah akan kesukaan itu di dalam hati-hati hamba-hamba Allah Ta'ala. Dengan berkat apa dia? Kita buat benda yang Allah suka, zikir ke apa ke, banyak. Semua tu zikir lah, macam kita sebut tadi. Subhanallah tuan-tuan, cuba bayangkan sementara nak tidur, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, kan? Setengah orang sakit boleh bercakap, sihat lagi fikiran dia, nak bergerak, Masya Allah terhad, duduk macam tu, takkan macam tu. Nak tengok WhatsApp memang tak nampak dah, tak payah tengok lah, sakit kan. Ni sakit duk tengok WhatsApp lagi, mana tak berapa sakit lagi lah. WhatsApp pun tak boleh nak tengok apa pun. Cuma subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tidak, Allah suka. Mati celah-celah tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, itulah mati yang dicemburui. Kita pun tak tahu. Itu semua pilihan daripada Allah. Cuma kita kena usaha. Kita usaha nak jadi orang yang dicintai oleh Nabi. Di samping itu, kita pun boleh menambah amal kebaikan kita. Apa dia? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau ikut pengalaman ulama, dia akan baca beribu-ribu kali. Itu sebabnya mereka pegang tasbih. Pegang tasbih untuk menghitung dan mengira. Walaupun hebat dah mereka dalam tasbih zikir tu, tetap pegang tasbih. Kenapa? Tasbih itulah permulaan mereka untuk ingat Allah. Tak pegang tasbih pun mereka dah ingat. Apatah lagi kalau macam kita ni, kalau tak pegang tasbih rasa tak baca dah subhanallah bihamdihi, tak baca dah la ilaha illallah, kecuali dalam sembahyang macam tu ya. Luar sembahyang, maka peganglah tasbih. Sekurang-kurangnya ingatlah juga kan, nak sebut benda-benda apa tu. Masya Allah, tabarakallah. Okey, perbicaraan yang ke-13 ni, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jangan lupa lah, berapa nak baca bilah, berapa pun benda bagus. Nabi pun tak sebut 3 kali pagi ke 3 kali petang. Tak usah duk kira-kira lah. Jangan berkira-kira lah. Kita nak kantung pahala kita penuh, buat. Kita nak akaun pahala kita akhirat penuh. Akaun 1 penuh, akaun 2 penuh, akaun 3 dah. Ada pun penuh, akaun 4 ni tak ada. 4 tak ada kan? 1, 2, 3 kalau tak salah. Semua penuh. Allahu Akbar. Cuma kita nak buat keluar nanti. Di mana? Kita nak tuai di akhirat nanti. Masa tu baru rasa bahagia. Masya Allah, ya Allah. Tak rugi rasa. Maksudnya berbaloi. Kita buat. Siapa buat?
Dapatlah. Tu je lah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah. Bagi laluan dekat azan sekejap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan sambung sikit lagi. Telah kami riwayatkan Sahih Muslim dan Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Mau tak aku bagi tahu kepada kamu perkataan yang paling disukai oleh Allah? Maka disebutlah inna habbal kalami ila Allah, perkataan yang paling disukai oleh Allah, subhanallahi wa bihamdihi. Takat tu tak ada subhanallahil azim.
Jadi riwayat berbeza. Ada kata subhanallah bihamdihi, ada kata dua-dua sekali subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nak baca hak ni satu, nak baca dua-dua, semua jalan saja. Yang penting buat. Dalam riwayat yang lain, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayul kalami afdal, apa dia perkataan yang terbaik, afdal? Lalu Nabi wa mastafallahu li malaikati aw li ibadihi, apa yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya, apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Ungkapan subhanallah bihamdihi itulah pilihan Allah untuk malaikat berzikir, untuk hamba-hamba Allah yang soleh berzikir. Maka berzikirlah subhanallah bihamdihi. Ini riwayat yang kedua. Riwayat pertama subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Riwayat yang kedua subhanallah bihamdihi. Makna baca dua-dua dapat kelebihan. Kita berzikir dengan berzikir pilihan daripada Allah untuk hambanya. Maknanya zikir yang khusus lah ni. Okey. Seterusnya telah kami riwayat dalam Sahih Muslim dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba'. Ni hadis riwayat yang lain pula, perkataan yang dicintai oleh Allah ada 4 bentuk perkataan. Apa dia? Subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4. Cukup kan? Kita duduk berzikir lah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah dalam munajat tu. Kemudian Nabi sebut la yadurru bi masalah kamu nak mula yang mana dulu. Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Nak ke depan, nak ke belakang, tak ada masalah. Tasbih dulu ke, tahlil dulu ke, tak kisah. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar tak. Itu ada 4 komponen perkataan yang boleh zikir. Tak kira depan ke belakang, tapi nak bagi senang macam tu lah kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala Allah akbar, supaya boleh kita seragamkan kalau kita buat dalam zikir perdana. Jadi takat tu saja kita pada malam ni tuan-tuan, iaitu bulan zikir yang diajar oleh Nabi yang tak terikat dengan yang lepas waktu berzikir, zikirlah apa ya? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kedua, iaitu zikir tak ada masa juga. Zikirlah masa mana pun, sambil pi mana. La alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir pelan-pelan kan? Rugi itu dia Allah suka kita ibadah yang dekat. Orang-orang Allah pun dekat. Wali tu kan, dia naik tahap wali nikah. Sebab okey saja perbicaraan kita, mudah-mudahan insya-Allah sampai dapat berstaqi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahman insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا